KPM. Bumi yang tiada... cikgu. Hai Azhar. Cikgu jual apa ni, cikgu? Ini semua sayur ni, buah-buahan ni, tanaman hiasan ni semua dari kebun sekolah. Semua ni daripada kebun sekolah, cikgu? Ya, semua diproses, dituai oleh murid-murid pendidikan khas dan bungkus oleh mereka. Oh, sangat menariklah, cikgu. Tapi, cikgu, persoalan dia macam mana rakan-rakan ataupun murid-murid daripada pendidikan khas boleh buat daripada tanaman sampailah pembungkusan ni, cikgu? Kalau Azhar nak tahu, jom masuk kelas cikgu. Okey, jom, cikgu. Sambil tu saya nak ambil ni sekilo lah, cikgu. Ni sekilo. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Menengah Atas, Slot Menengah Atas Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Saya doakan moga semua yang sedang menonton pada ketika ini berada dalam keadaan sihat, baik dan sejahtera. Okey, untuk hari ini kita nak teruskan pembelajaran kita dan penerokaan kita. Tadi kita dah perkenalan dengan guru kita. Kita ada Cikgu Ling Kim Fong, Guru Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran daripada SMK Ceras Jaya Selangor. Hai, Cikgu. Hai. Apa khabar, cikgu? Khabar baik. Wah, cikgu belanja saya senyuman yang sangat manis. Saya rasa berbunga dan rasa tak sabar cikgu nak mulakan kelas kita, cikgu. Tapi sebelum itu kita nak perkenalan juga dengan juru bahasa isyarat kita. Kita ada Cikgu Aida Zainul Azizdin daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Itu dia. Hai, cikgu. Itu dia. Cikgu buat macam tu. Okey, cikgu. Untuk hari ini, cikgu, mata pelajaran kita pendidikan khas asas tanaman tingkatan 4. Mungkin cikgu boleh kongsikan, cikgu, apa yang kita nak fokuskan dalam pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey. Kita tengok objektif pengajaran kita. Baik, cikgu. Cikgu berharap selepas pengajaran ni, murid-murid boleh mengenal pasti proses pasca tuai. Baik. Nombor 2, melakukan pengasingan hasil tuaian. Nombor 3, murid-murid boleh melakukan pembungkusan hasil tuaian. Baik. Cikgu, silakan. Okey, kita teruskan. Mari kita tengok apa itu proses pasca tuai. Baik. Ya, pasca tuai ialah peringkat pengeluaran hasil tuaian, ya, hasil tanaman kita selepas penuaian. Okey. Satu proses yang lengkap di mana hasil tuaiannya diuruskan daripada pengeluar kepada pelanggan. Ya, Azhar? Ya, cikgu. Siapa itu pengeluar, ya? Pengeluar, cikgu, contohnya orang yang menjual hasil tanaman itulah, cikgu, ataupun mereka yang buat yang tanam tanaman ni. Ya, maksudnya murid-murid yang menanam tu ialah pengeluar lah. Ya, okey. ataupun yang orang yang jual sayur di gerai sayur-sayuran, ya. Kalau di awal tadi, cikgu, kalau kita tengok yang murid-murid berkeperluan khas daripada pendidikan khas inilah pengeluar, cikgu, ya? Ya, okey. macam itulah petani, ya. Baik. Kepada pelanggan. Pelanggan kita termasuklah guru-guru sekolah ataupun pembeli di luar sekolah juga. Ya, okey, kita teruskan. Baik, cikgu. Okey, pasca tuai dapat 6 proses. Ya. Ya, langkah pertama ialah pembersihan. Kedua, pengasingan. Baik. Ketiga, rawatan. Keempat, kita kena buat pengkeretan. Kelima, pembungkusan dan akhirnya pelebaran. Baik. Okey. So hari ini kita akan fokus kepada 2 langkah. Yang pertama pengasingan dan kedua pembungkusan. Baik. Okey, kita masuk kepada langkah pertama iaitu pembersihan. Okey, pembersihan contohnya ada 3 sini yang cikgu bagi, ya. Ya, cikgu. Cara pembersihan. Dalam proses pembersihan kita kena membuang, ya, kita nak membersihkan kotoran, ya, ataupun bahan asing, ataupun kita ada getah ke, lelehan getah pada buah, ya, kepada jadi seri sikit. Saya menarik kita hasil kita, ya. So yang pertama tengok kawan kita
membersihkan kangkung dengan air Baik. yang bersih. Ya. Kalau kangkung kita selepas kita tuai, ada tanah-tanah melekat di patang dengan daun, Azhar. Ya, cikgu. So kita kena bersihkan supaya nampak bersih dan segar. So Baik, pelanggan cikgu. kita pun suka akan membeli ya. Ya. Ya, nombor 2, tengok gambar kedua. Apa kawan kita buat tu ya? Oh, saya nampak macam dia mengelap lah, cikgu. Ya, dia mengelap labu emas tu dengan kain yang Kain bersih. bersih. Tapi dia kena basah. Baik. Supaya kita kawan ni dia nak hilangkan lapisan putih dekat labu emas. Okey. Ya. Nampaklah lebih berseri. Warna dia pun menarik sikit. Baik. Okey, nombor 3, murid ini dia sedang memberus ubi keladi. Ubi keladi digari dari mana? Digari Ya, dari tanah, Azhar? cikgu. Ya, Betul tak, cikgu? Ya, betul. Yeay. Pandai Azhar. So dia penuh dengan tanah kat luar kan. Dia kulit dia penuh dengan tanah, tak menarik lah. Ya. So kita kena berus sikit, janganlah kuat sangat. Pegang dengan lembut. Baik. Supaya dia bersih lepas kita kosok tu, dia bersih tak menarik. Ya, itu dia. So termasuklah ubi keledek, ubi kayu, semuanya kita bersihkan sebelum kita nak jual. Baik, itu dia. Jadi kalau kita tengok proses pembersihan ni juga berbeza-beza, cikgu ya, mengikut kepada apa jenis tanaman yang kita nak bersihkan, cikgu. Kalau tengok tadi kangkung dia bersih guna air saja, kalau labu emas tadi kena lap, kalau ubi keladi kena berus, cikgu ya. Ya. Itu cara yang berbeza-beza. Baik, cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Boleh. Kita akan kembali selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Baik, slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Istimewanya kita bersama dengan guru kita Cikgu Ling Kim Fong, guru pendidikan khas masalah pembelajaran SMK Ceras Jaya Selangor, dan juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Aida Zainul Azizdin daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Baik, cikgu. Untuk mata pelajaran asas tanaman tingkatan 4 ini, cikgu, bagaimana kita nak tahu berkenaan dengan proses pengasingan hasil tuaian, cikgu? Silakan. Ya, kita teruskan ya. Okey. Selepas kita bersihkan bahan tuaian kita, Baik. kita kena buat pengasingan. Baik. Ya. Apa itu pengasingan? Okey. Pengasingan ialah langkah kita mengeluarkan hasil pertanian yang tidak dikendaki seperti berpenyakit, ya, rosak atau cacat. Ia dilakukan untuk mengawal jangkitan penyakit kepada hasil pertanian lain dan Baik. menjaga kualiti ya. Baik. Kualiti yang perlu kita ada di pasaran. So kita tak naklah buah lain yang sihat tu, yang elok tu dijangkiti penyakit. Ya. Okey. Baik, cikgu. Jadi kita tengok ya apa peralatan pengasingan yang kita guna semasa langkah ni. Okey, pertama, okey, ini meja peralas bahan lembut. Yang jaga langkah ni adalah penting untuk jaga bahan tuaian kita mengelak daripada cedera ya. Okey. Semasa kalau terjatuh ke, dia kuranglah risiko untuk ya cedera ataupun pecah lah. Baik. Ya. Okey, nombor 2, pangku untuk duduk ya. Ini bukan untuk tanaman, cikgu. Ini untuk orang duduk. Ya, orang duduk lah. Okey. Baik. Kita janganlah sakit kaki pula sepanjang masa kita berdiri. Ya. Okey, nombor Baik, 3, sarung tangan. Sarung tangan untuk kita melindungi tangan kita daripada cedera semasa pengendalian bahan tuaian kita. Kalau kita nak elak daripada cedera disebabkan oleh bahan kimia, kita kena pakai sarung tangan plastik. Ya. Okey. Ini sarung tangan untuk masa kita membersihkan durian, nanas. Oh, sedap ni, cikgu, bila cikgu sebut durian. Ya, sedap.
Tapi kalau nampak cantik tu, nampak bersih tu, kita sukalah nak pilih ya. Betul, cikgu. Ya. Okey. Nombor 4 kita tengok pisau ataupun gunting pemotong. Baik. Ya, dia untuk digunakan untuk memotong tangkai yang panjang, terutamanya yang macam kita proses nanas, ya, ataupun akar yang kita tak nak. Ya, cikgu. Ya, batang yang daun yang rosak ke kita potonglah. Okey, masa pengasingan. Baik. Okey, kita boleh gunakan seketir juga kalau batang tu terlalu keras. Oh, okey. Asal boleh tunjuk? Apa boleh, tu? cikgu. Yang ni ke, cikgu? Seketir, ya. Wow. So, seketir kita digunakan untuk memotong tahan batang yang lebih kasar, ya. Baik, dia cikgu. kuat sikit daripada gunting. Kalau tak gunting akan rosak, ya. Okey, terima kasih Azhar. Baik, terima kasih sama, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, cikgu. Pakul, ya. Pakul digunakan untuk menyimpan hasil tuaian kita. Baik. Ya. Ataupun kita nak letak barang-barang yang kita nak buang tu pun sama ya. Kita gunakan pakul ataupun raga. Raga kita ada tempat nak angkat, ya. Baik. Okey. Yo, nombor 6, tong sampah. Untuk apa ya tong sampah? Tong sampah, cikgu, saya tahu, cikgu. Untuk buang sampah ataupun apa benda-benda yang lepas kita potong tu, cikgu. Ya, betul. Yang tu sisa sampah lah. Kita tak nak tu kita buang. Ya, cikgu. Ya, okey. Kita teruskan. Okey. Baik. Dapat 5 ciri-ciri hasil tuaian yang perlu dihasilkan. Pertama, cacat. Ya. Ya, rosak. Nombor 3, serangan penyakit. Baik. Nombor 4, tak cukup matang. Ya, perlu matang. Baik. Nombor 5, cedera semasa pengendalian. Okey. Okey, pertama kita tengok cacat. Okey, cacat maksudnya dia tak normal lah. Tak sempurna bentuk dia, warna dia tak sekata. Ya. Tengok yang pertama. Labu ni bentuk dia okey dah. Ya. Tapi rupanya tu macam menggerutu. Oh, okey. Warna pun tak sekata. Nampak tak Baik. cantik lah. Ya. Okey. Okey. Selalunya cacat ni kita tak sesuai lah nak jual kat pasaran, tapi Ya. boleh makan sendiri. Dia taklah kata buruk, cikgu ya. Ya. Cuma hasil luar tu nampak tak berapa cantik. Betul. Okey. Kalau buruk kata buruk, kita kena buat apa? Kita kena belah, tengok. Kalau dia elok je, kita ada satu langkah yang kita boleh buat, kita belah, balut dengan pembalut, tak boleh jual. Yang sebelah yang elok lah. Kita boleh Baik. tunjukkan, Azhar. Baik, cikgu, boleh, cikgu. Labu yang macam kita ni ke, cikgu? potong. Ya. Selalu Labu. kita nampak dekat gerai ya. Tepikai pun potong macam tu ya, tepikai Okey. susu ke. Kita boleh buat macam ni untuk jual ya. Jadi kalau kita tengok elok, dah potong elok, and then balut, cikgu eh? Ya, itu ini satu cara lah. hasilnya lah. Okey. Lepas tu kita tengok gambar kedua. Okey. Namanya chayote. Okey. Ini sejenis labu. Bentuk dia pun macam tak elok Okey. tak sempurna. Asal boleh tunjukkan yang bentuk yang cantik tu. Dia ini licin dia, cikgu. Tengok dia licin. Ini macam sudah berkedut berkedut. betul, So tak cikgu. nampak cantik lah ya. Okey, nombor 3 tu terpantut tumbuh besaran. Oh, okey. Sebenarnya dia kena macam mana? Azhar tunjuk. Kena yang macam ni lah, cikgu. Dia panjang. Nampak cantik ya. Ini pengkok ni kan. Ini cantik panjang. Sebenarnya kalau macam ni lah kita suka Ya. Kita sebagai pelanggan akan beli yang barang bahan tuaian yang cantik, nampak segar, lepas tu cikgu. elok. Okey. So kita teruskan. Baik, cikgu. Rosak. Nombor 2, rosak. Rosak macam kobis tu tak cantik Ya. Kalau kita tengok dekat gerai ataupun pasaraya, mereka akan buang luar tu yang tak cantik tu. Mungkin lama simpan ke. Tak cantik lah. So pelanggan mungkin tak suka nampak tak cantik Ya. Ataupun dia sudah nampak rebut. Ya. Nombor 2, tengok ni. Kena gigit oleh serangga. Ya. Serangga kalau kita bahan tuaian kita, sayur ni, kacang puncis ni diserang penyakit, dia tak boleh tahan lama lah. Baik. Tahan dia jangka hayat pasaran tu pendek sikit. Ya. Mungkin dia akan jangkiti kacang puncis yang lain lah. Kan? Okey, bayam Brazil ni. Ya, cikgu. Dia sudah rosak ada ulat ke yang makan. Baik. Okey, so masa kita pengasingan tu kita buang bahagian yang rosak.
Okey. Jadi kita just simpan ataupun tinggalkan yang elok-elok sajalah cikgu. Ya, ya baik. betul. Ya. Ya Azhar, bagus Hazar. Terima kasih cikgu. Selalu pergi pasar lah ni. Saya kalau bayang Brazil tu saya tanam kat rumah cikgu. Ya. Wah, bagus. Bukanya bunyi. Rajin lah. Tak payah belilah. Baik, cikgu. Okey, kita tengok teruskan dengan yang ketiga ya, ciri ketiga, serangan penyakit. Ya. Petik ini diserang oleh penyakit ni. Dia warna putih, tapak kulat ya. Susahlah jual, mungkin dia lama simpan ke. Ya. Kita kena asingkan. Okey, nombor 2, rosak. Sebab ulat lah kot. Baik. Ya, ataupun dia lama simpan ke peti sejuk ke, dia serabut. Okey. Okey, nombor 3 kita tengok. Okey, cili ini sudah kering. Ada yang berair dah dalam tu ya. Ya. Rosak. Okey, semua ini serangan penyakit. Baik. Okey, kita teruskan nombor 4. Baik. Okey, nombor 4 ni gambar apa tu? Yang pertama tu? Saya nampak cikgu macam buah naga lah cikgu. Buah naga ni tak matang kan? So cikgu. yang matang tu macam mana? Kalau yang matang tu cikgu macam ni cikgu. Azhar tunjuk Tak nak. Ini buah kegemaran saya lah cikgu. Aha. Ini yang matang, yang cantik, yang kita nak beli kan? Ya cikgu, betul. Betul. Yang ni masih kecil lagi, yang hijau lah. Kita beli pun tak boleh makan. Dalam tu tak ada isi kot saya rasa. Okey. Jadi kena tunggu matang, kena tunggu besar macam ni baru boleh makan. Betul. Baru boleh tuai lah cikgu ya? Ya. Baik. Okey. So kita teruskan dengan kacang puncis. Okey. Ini bukan kacang puncis. Ini kacang apa? Ini cikgu kacang ni kalau saya yang ni cikgu kan? Betul tak? Ya, kacang apa? Ini kalau tak silap saya kacang Botol botol. kacang botol, cikgu, macam betul. botol lah. Yang Azhar pegang tu bukan tak matang Ini terlalu matang. Oh, ini boleh jadi terlalu penih matang lah. Warna coklat dah. Kalau dia okey. warna coklat penuh, kita Baik. boleh ambil penih dia. So tak boleh dijual juga. Baik. Tapi kalau gambar tu dia matang kecil tu, belum matang dia kecil tu, sama kita nak jual pun tak sukalah pelanggan kita. Tapi cikgu betul ke ada orang kata ini kalau ada nama lain orang panggil kacang kelisa? Betul. Betul juga, Ya. Sebab baru teringat fikir Ya. tadi. Pandai juga. Betul Ingat juga, lagi. cikgu. Ya, Okey, betul. baik, cikgu. Betul kelisa Okey. Okey. So kadang-kadang juga ada orang nak ada request ya, nak beli yang muda tapi besar sikit dari yang ni untuk jadi ulam. Itu request lah. Kalau Baik. kita jual kat pasaran tu bukan kita jenis yang sihat. Baik. Okey. Yang besar sikit kita boleh potong-potong goreng. Okey, itu cukup itu dia. matang. Baik, cikgu. Okey. Kalau kita tengok gambar ketiga tu mulberry. Mulberry tak masak lagi ni, warna hijau. Hijau. Kalau masa penuh warna apa? Warna merah cikgu? Merah. Betul, Tapi kalau betul-betul matang tu yang hitam. Tapi tak sesuai lah okey. kita nak jual tu. Tak sempat nak jual dah. Boleh makan terus lah. Okey. Ya, betul. Ya cikgu. Ya, okey. Kita teruskan ciri yang kelima. Baik cikgu. Tembikai ini terjatuh ke apa kan, dia sudah pecah. Sudah kotor dan mungkin rosak dah. Ya. Tak boleh dijual ya. Ini cedera semasa pengendalian. Nombor 2, pria ni dia terlecek kot ataupun sudah Mungkin waktu tercedera. proses penuaian tu cikgu kan? Ya. Ada terlanggar ke apa ke? Ya, terlanggar, dia terluka. Baik. So susah nak jual lah. Ya. Ya, okey. Nombor 3, tengok ni mungkin kena kuku lah. Baik. Kan? Macam okey. poncis ni. Ya. Kalau boleh kita tak jual lah. Ya. Okey. So kita tengok cara pengasingan. Ada 2, secara manual dan secara mekanikal. Baik. Okey, kita tengok gambar ni. Pertama, kita buat pemilihan. Baik. Proses ni kita buat secara manual. Kita perlukan tenaga manusia. Ya, robot boleh buat ke rasanya? Tak boleh lah cikgu. Rasanya kan tak boleh kot. Kalau mungkin boleh pun agak sukar lah sebenarnya kan. Kita boleh cipta satu lah. Tapi kasihan pula murid kita tak dapat kerja lah. Betul cikgu. Itu dia. Okey, nombor 2, secara manual juga. Ya. Kita gunting ataupun buang bahagian yang rosak. Okey. Nombor 3, kalau keratang bunga, kita pun kena asingkan yang patah. Kalau tak elok bentuk dia, cara manual. Okey, nombor 4 ni. Pernah tengok tak Azhar? Ini apa ya cikgu ya?
ini special ni. Ramai tak tahu kot. Secara mekanikal. Oh, ini secara mekanikal. Salah satulah yang cara secara mekanikal kita kena buat iaitu lada hitam. Oh, kita kena okey. pisahkan biji lada hitam daripada dia punya patang tu. Okey. So dia bercuntai Ya, dia ya. macam anggul. So kita kena pisahkan sebelum kita nak jemur ataupun kita nak jadikan dia sebiji-biji lah. Baik. sebelum Jadi ini serbuk. pertama kali cikgu saya tengok proses untuk pengasingan lada hitam cikgu. Ya. Jadi kalau lada hitam dia tak boleh secara manual juga, dia mesti secara mekanikal. Manual boleh tapi ambil masa yang panjang lah. Panjang, itu dia, Mereka okey. pun ciptalah mesin-mesin yang boleh kita buat Ya, lebih cikgu. cepat, lebih laju lagi Baik, cikgu. Okey. Ya. Okey, ini adalah contoh pengasingan. So dalam aktiviti ni Azhar kena tolongjawab lah. Boleh, cikgu. Murid-murid di rumah pun boleh jawab. Ya. Murid ini tengah buat pengasingan cili padi. Okey, Baik. kita tengok. Yang pertama tu, boleh tak kita, perlu tak kita asingkan? Ya, mengapa Mengapa kena asingkan? Ya, kita tengok cili padi Baik. kecil Ya, cikgu. tapi ada juga keadaan yang berlaku ya, boleh jual ke tak boleh jual. Ya, pertama. Tengok amal ni, Azhar. Boleh ke ni boleh jual ke? Boleh diasingkan? Saya rasa cikgu tadi cikgu ada sebut sebelum ini yang mana kalau nak jual mestilah yang betul-betul matang. Saya rasa kalau ini dia macam belum betul-betul matang lah cikgu. Ya, kalau cili padi itu warna merah, hijau belum matang lah. okey. Betul Azhar. Bagus ni kurung Yeay! matang. Terima kasih Bagus. cikgu. Ya. Nanti cikgu bagi ganjaran ya. Oh, ada ganjaran, cikgu? Ada pakai token untuk letak ganjaran Azhar. Baik, ini cikgu. Ya. Jadi saya okey. boleh pilih ke ataupun cikgu dah tetapkan apa yang saya boleh ambil letak dalam ni? Untuk ganjaran. Azhar kalau special cikgu bagi orange lah. Orange cikgu. Orange. Wow. Orange buah yang import. Warna orange. Warna orange. Okey cikgu. Ya. Baik. Okey. So ini perlu diasingkan sebab Baik. dia perlu matang. Ya. Betul Azhar. Jadi saya ambil satu cikgu. Boleh. Ye, Ambillah satu. Ye. Wah, Baik, dapat cikgu. satulah. Okey, bagus. Nombor 2. Okey. Adakah cili padi ni perlu diasingkan? Kalau melihat kepada gambar yang cikgu kongsikan ini, saya rasa cikgu, kalau saya salah mohon cikgu betulkan saya rasa perlu diasingkan disebabkan cili tu saya nampak macam ada kerosakan cikgu. Betul ke cikgu? Ya, rosak kan macam warna coklat hitam sikit tu. Ya cikgu. Lepas tu ada yang cacat. Ada pengkok-pengkok sikit. Lepas tu macam kering. Ya. So dia rosak ataupun cacat. okey. So perlu tak kita asingkan? Perlulah cikgu. Betul lah Azhar. Wah, betul lah ni. Faham lah. Cikgu nak orange lagi satu boleh? Boleh. Baguslah. Nanti boleh buat jus orange. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, nombor 3. Gambar ketiga. Nervous ni. Nampak? Okey. Jadi ini sama juga cikgu saya nak kena jawab juga cikgu. Ya, perlukah kita asingkan? Kalau yang ketiga ni cikgu, saya rasa melihat kepada fizikalnya saya rasa tak perlu untuk diasingkan sebab dia melengkapi piawaian-piawaian yang ada. Dia matang, dia tak rosak, dia tak cacat. Betul tak cikgu? Betul jawapan dia. Matang dah. Kualiti yang baik Wah, ni. okey. Semua penjelasan Azhar buat tu betul. Itu sebab dia kita tak payah asingkan. Tidak perlu ya. Tidak perlu. So kita boleh jual lah hasil ni. Baik. Ya, okey. Ini saya akan jual 2 kilo RM1 cikgu. Cikgu saya nak orange lagi satu boleh ke cikgu? Boleh. Oh boleh? Okey, terima Pilih kasih satu. cikgu. Okey, Okey. bagus Azhar. Perlu dikanjari. Okey, Baik. nombor 4. Wah, saya debor ni yang terakhir ni cikgu. Nombor 4 ni. Okey. Jadi cili ni kena diasingkan tak? Okey cikgu, kalau melihat kepada yang keempat ni cikgu, dia nak seakan-akan yang kedua macam rosak, tapi saya nampak yang keempat ni dia macam kering pula cikgu. Jadi saya rasa perlu untuk diasingkan sebab nak buat cili kering pun tak boleh ni rasanya. Oh, ya, cili kering Betul tak, kena cikgu? jemur nampaknya dia sudah rosak Ya. layu ataupun kering dah. Kering dah ya. So kita perlu ke tak perlu? Perlu, saya rasa perlu cikgu. Saya kunci cikgu, perlu diasingkan. Betul dah. Asal faham ni apa okey. ciri-ciri pengasingan. Ya, Okey, cikgu itu bagi dia. ganjaran. Lagi satu Lagi satu, cikgu? orange. Ya. Yeay, Ya. terima kasih cikgu. Tahniah Azhar. Saya itu harap dia. murid-murid di rumah pun boleh jawab soalan semua ni ya.
Baik, itu dia. Terima kasih cikgu kerana memahamkan kita semua berkenaan dengan proses pengasingan hasil tanaman kita, cikgu. Cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Saya rasa macam nak try buat jus lah, cikgu. Ya, mari. Okey, jumpa seketika nanti dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Hai, slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Asas tanaman yang kita akan bincangkan hari ini bersama-sama dengan cikgu kita, guru Cikgu Ling Kim Fong, guru pendidikan khas masalah pembelajaran daripada SMK Ceras Jaya Selangor, dan juga bersama dengan kita ada juru bahasa isyarat Cikgu Aida Zainul Azizdin daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah. Baik cikgu, kita nak tahu cikgu, untuk hasil tanaman, kalau kita contoh kita dah buat pengasingan, bagaimana kita nak buat proses pembungkusan pula hasil tuaian kita, cikgu? Ya, Azhar, sebelum kita nak buat pembungkusan, kita kena buat 2 langkah lagi. Iaitu langkah lawatan. Lawatan untuk kita nak memusnahkan kulat ke ataupun serangga perosak. Ya. So ini selalunya buat di kilang lah. Okey, kita tak buat di sekolah ya. Baik, cikgu. Ya, kita tengok tepikai ini kita boleh rendam air panas. Seterusnya dia akan disembur semburan air panas ataupun suam. Ya. Kalau petik ini pun untuk rendaman racun kulat. Baik. Okey. Racun ni buat kita perlulah kalau jika perlu supaya tahan lama. Baik. Ya. Okey, rendaman bahan kimia untuk bunga supaya warna dia tahan lama. Lepas tu dia tahan lama lah kalau kita nak hias di hotel ke ya, di rumah ke. Ini ialah rendaman bahan kimia. Okey. Seterusnya dia kena kemudian dia kena buat proses pengeringan. Dengan kita buat salah satu cara dengan kipas. Ya. Baik cikgu. Okey, seterusnya langkah keempat. Ya. Pengkeretan. Pengkeretan pun selalunya kita buat di kilang. Ya. Ataupun di pasar raya yang besar ya. Ia diperlukan untuk membuat lebih banyak pilihan lah kepada pelanggan ya. Terdapat tiga pengkeretan iaitu grade premium. Ya, grade premium ni kebanyakannya ya dia kematangannya kurang daripada 5%. Ya. Tengok ciri-ciri ya, 5 ciri-ciri pengkeretan. Dia ikut intens kematangan, kesegaran, rosak, kecacatan, keseragaman, saiz. So, grade premium ni paling baguslah, semua lebih seragam ya. Baik. Ya, okey. Grade 1 kurang sikit, dia ada lebih cacat, lebih kepada lebih sikitlah yang mungkin cacat ataupun saiz dia tak sama. Okey. Grade kedua. Baik cikgu. Okey, tengok dia kematangannya pun banyak tapi dia lebih banyak yang cacat juga yang saiz dia Baik. So, okey, kita akan kepada langkah yang kelima, fokus kita ya. Ya, cikgu. Langkah fokus yang kita nak fokus hari ini ialah pembungkusan. So, langkah ni akan banyak dibuat di sekolah ya. Baik. Ya, Azhar. Ya, cikgu. So, okey. Pembungkusan hasil dibuat bagi mengelakkan kerosakan kepada buah. Ya. Dan bahan yang digunakan untuk pembungkusan mestilah kelihatan menarik. Ya. Okey. Jadi, ada 5 ciri-ciri pembungkusan. Gugur, tidak merosakkan ataupun mencacatkan kualiti keluaran pertanian. Ya. Nombor 2, reka bentuk sesuai dan menarik. Ya, nombor 3, ya, sesuai dengan keadaan fizikal. Ya, keluaran pertanian pun hasil tanaman lah. Kita selalu sebut ya, dan mudah dikendalikan. Kita senang nak buat ya, senang nak guna cara tu. Ya. Okey, mesra alam sekitar dan tidak memudaratkan kesihatan. Baik. Okey, nombor 5, mempunyai label yang lengkap.
Ini 5 ciri-ciri yang kita kena patuhi ya, Ya. semasa kita pembungkusan bahan tuaian. Baik, cikgu. Okey. So kita tengok alat pembungkusan. Alat pembungkusan ni kita boleh tengok di pasaran ataupun kita kat sekolah pun kita buat ya, yang simple Yang pertama kita pakai jaring polystyrene. Baik. Ya, dia untuk mengelakkan geseran antara buah, ya, baru dinampak cantik. Selalunya digunakan untuk ya sayur buah ataupun buah-buahan. Baik. Contoh macam ni ke, cikgu? Ya, ni sayur apa? Ini, cikgu, bunga kobis ke, cikgu? Ya, bunga kobis. Ah. Dia bungkus macam ni untuk protect lah, melindungi sayur ni ya. Ya, Okey. itu dia. Baik, cikgu. Ini tembikai dibungkus dalam kotak kertas ya. Baik. Okey, mungkin dia akan dieksport ke ataupun kita akan hantar dengan pengangkutan lah. Okey. Ketiga, beg plastik Lucina. Selalu di-showkan lah untuk beg plastik Lucina ni nampak lebih kemas dan cantik, menarik ya. Okey, keempat, kotak kertas. Ini yang kecil. Kita jual kita nak jual buah-buahan di gerai buah-buahan ke, Ya. limau Mandarin ke, limau masa raya Cina ke, kan kita pakai kotak kertas ya. Ya, cikgu. Okey, nombor 5, kertas plastik. Ini untuk buah-buahan yang lembut macam Baik. tomato cherry, ni Ni, cikgu. anggur. Ya, tomato Betul, cikgu? cherry. Wah. Yang lembutlah ni. Kena dilindungi ya. Baik. Kita pun senang nak pamerkan. Ya. Okey, kita teruskan ya Azhar. Boleh, cikgu, silakan. Banyak contoh ni cikgu bagi. Pelekat ataupun stiker. Kita selalu tengok dekat shopping mall lah, dekat pasar raya. Ya. Kita digunakan untuk serai. Macam ni, cikgu. Kalau kacang panjang, kacang ular, Ya. ya, kita guna stiker. Kadang-kadang memang pakai untuk sayur salad juga. Okey. Sedang kita nak masukkan dalam plastik untuk timbang. Okey, nombor 7, kacang buncis. Kacang buncis. Digunakan beg plastik yang bergambar. Lebih menarik lah. Ya. Okey, kalau pelia ni pakai pembalut plastik je. Ya, cikgu. Dia seal okey. Nombor 9, kita seal juga. Tapi pakai piring polystyrene. Ya, ini ialah jagung, baby jagung. Baby jagung. Jagung sayur lah. Ya, jagung sayur ya. Selalu kita nampak macam ni lah. Jual RM1.99. Tak tahu sekarang naik harga tak. Selalu kita dalam piring polystyrene. Ya. Yang nampak menarik, tersusun. Okey, Baik, cikgu. kiwi. Kiwi dalam piring plastik. Ya. Ataupun piring yang hitam ke, Lucina ke, macam ni. Buah-buahan selalu saya tengok. Ataupun kita boleh gunakan cara ni lah. Ya, untuk bungkus buah-buahan. Saya tengok, cikgu, kadang-kadang ada juga orang letak durian, cikgu, kan? Dalam tu juga. Macam tu juga, Yang kan? sakopek Dalam kopek dia letak-letak macam tu. Ataupun dalam kotak Rosina tu. Ya, Okey. Itu pun satu cara lah. Ya. Ya. Rambutan ni tengok ikat dengan apa ya? Ikat dengan tali, cikgu. Tali pun boleh ataupun getah. Gelang getah. Gelang getah. okey, baik. Ada juga pakai tali yang warna coklat tu Ya. Boleh juga. Boleh juga, ya. cikgu. Lama tak Okey. nampak lah. Ya, dia Selalu pakai kan banyak orang guna getah lah sekarang, kan? getah senang tapat dia. Ya. Okey, lagi tengok bawang ni. Bawang besar ni kita guna jaring plastik. Ya. Okey, teruskan. Ya, cikgu. Tengok apple ni kita guna beg plastik berzip. Ya. Ini senang lah. Zip je. Lepas tu dia mesra alam ya. Mesra alam maksudnya dia boleh guna semula ya. Baik. Okey. Nombor 14. Ya. Beg plastik yang ada pelekat. Baik. Ya. Kita boleh melekat saja dengan tarik plastik tu ya. Ya, Azhar boleh tunjukkan tak? Ada kacang boleh, cikgu. kacang Ini, B cikgu. tu. Ya, ini dia. Ada murid yang tak pernah tengok ke pelakan tu? Kacang pi. Pelakan tu kita boleh terus okey lekat ni. je. So kita tak payah pakai selotip ya. Okey. Kita boleh gunakan di sekolah juga. Boleh terus lekat saja, cikgu, ya. Lepas tu nampak kemas lah. Kan? Okey. Ini pun Baik. tak mahal jugalah ya. Tak mahal ya. Baik. Okey, ini terima kasih Azhar. Sama-sama, cikgu. Okey. Baik. Kita tengok kotak plastik tadi yang kotak plastik. tomato cherry. Yang ni, cikgu? Ya, betul. Okey. Dia Ini ada adalah kotak berlubang plastik. Ada yang berlubang supaya buah-buahan ataupun sayur-sayuran tu tak berpeluh ya. Dia ada pendaraan yang baik. Baik. Itu fungsinya kalau ada lubang tu, cikgu, ya?
baik. So kita letak di aircon lah, pasar raya yang aircon tu Ya. sesuailah untuk pakai kotak plastik ya. Okey, baik cikgu. Okey. Kalau bunga kita gunakan pembalut plastik. Pembalut plastik. So yang segar ke, katakanlah dia tengok yang tak segar tu pakai plastik juga kan? Dia special, dia lubang atas, lubang bawah. Okey. Ya, itu tak panjang Ya cikgu. Pembalut dia lain sikit ataupun kita pakai yang melekat je, pakai selotip. Ya. Okey. Lepas tu kita boleh gunakan surat khabar ya. Surat khabar boleh digunakan untuk tanaman hiasan, bunga. Kalau kita ada kita boleh buat cabang campak bunga sendiri, kita jual lah macam surat khabar tu. Mereka akan buat sendirilah. Ini saya selalu tengok cikgu dekat tepi jalan cikgu. Saya pernah beli kadang-kadang orang jual tepi jalan kan. Kita boleh orang kata apa pilih bunga-bunga tu. Ya, so selalunya masa awal bulan ke orang Cina akan sembahyang. Orang Cina lah, Buddhis akan sembahyang digunakan bunga ataupun masa mereka pergi kubur letak bunga dekat tu Jadi balut tu boleh digunakan surat khabar cikgu ya. Ya, sebab mereka akan buat sendiri. Baik. Mereka akan hias sendirilah. Gunakan sendiri ya. Ya. So, itu je. Kita teruskan dengan pelabelan Baik. Pelabelan. Label label apa yang kita nak jual ni. Baik. Okey, pelabelan. Okey, contoh pelabelan. Pertama, ini yang dalam kotak yang besar. Ya. Kita boleh nampak ini kotak apa? Mangga Buah mangga cikgu. Ya, dia untuk ekspor lah. Dari mana ni? Ini harum manis cikgu. Mestilah daripada Perlis cikgu. Dari Perlis Betul ke cikgu? Ya. Ada ni ada dia ada grade dia, premium maksudnya dia baguslah. Dia punya semua ciri-ciri tu mematuhi mematuhi penggradean yang tinggi ya. Lepas tu saiz M. Ya. Okey. So kita teruskan. Kalau yang kita jual di pasaran tu halia macam halia tengok dia berat kurang sikit. 2 kilo ke 1 kilo ke. Tadi tu ada 10 kilo tak nampak. Yang tadi kalau buah mangga tu cikgu 5 kilo cikgu. 5 kilo So kalau yang kotak yang besar tu selalu maksimum 30 kilo saja Okey. tak boleh banyak. Baik. Okay, yang ni kalau kita beli sendiri label dia pun kena labelkan L Thai China. Baik. Okey. So apa perbezaan dengan satu dan dengan dua ni? Perbezaannya saya rasa cikgu saiznya cikgu. Saiz dan juga L. asalnya cikgu. Lepas tu dia ada barcode. Okey. Kalau dulu kan tak ada barcode. Sekarang Betul, cikgu. barcode tu untuk scan semasa kita bayar kan? Ya cikgu. Okey. Okay. Kita Itunya teruskan. barcode-nya. Baik. Ya. Kalau sayur berdaun, kita ada 2 grade sahaja. 1 dengan 2. Dia tak ada saiz ke M ke L, L ke kan. Ini tadi ulu yam Selangor. Ya. Maksudnya kita kena tulislah lokasi ataupun dari sekolah ke. Baik. Yang last tu kita kena tengok masa kita shopping tu ini pun ada barcode sebab kita kena bayar di kaunter, kena scan. Okey. Kalau kita tengok dia akan label sekilo berapa, berapa seh yang kita jual tu berapa, tarikh kita, pungkus, mana kita pungkus, lepas tu harga yang dijual Baik. Ya, kita boleh tengoklah semua dalam label yang terdapat di pahantuaian tu, yang dekat pungkusan ya. Contoh sama juga macam kat depan ni cikgu Ini dikira kita kategorikan sebagai label lah cikgu ya? Ini kita boleh buatlah di sekolah. Tapi semua ciri-ciri pelebaran tu kena dipatuhi. Baik. Untuk pelanggan boleh pilih ya. Baik. Okey, nombor 3. Ini contoh pembungkusan dan pelebaran yang boleh dibuat di sekolah. Ya. Susun dalam beg plastik. Timbang. Ya. Lepas tu last kita boleh tulis je lah pelebaran. Labelkan harga. Walaupun dia tak label RM1. macam ni cikgu, tapi dia tetap kena tulis sebagai label lah. Maksudnya tulis harga tu cikgu So kita pelanggan kita boleh tengok berapa harga kita kena beli kan? Okey, faham cikgu. Bayar Okey. Ini ialah aktiviti pengukuhan. Baik.
So kita telah tengok banyak cara kita boleh bungkus. Kita tengok apakah bahan pembungkusan yang sesuai untuk hasil tuayan ni ya. Okey. Okey, Azhar, macam mana dengan tomato cherry? Tomato cherry, cikgu, saya rasa cikgu mungkin ada beberapa bahan yang sesuai untuk kita gunakan bagi membungkus hasil tuayan ini. Yang pertama, cikgu, kalau saya salah, mohon cikgu betulkan saya. Mungkin satu adalah plastik berzip, beg plastik berzip. Dan yang kedua, contoh ni macam dekat depan kita ni lah. Kotak plastik. Ya, pandai Azhar. Betul tak, cikgu? Ingat apa yang cikgu ajar tadi ya. Ingat, cikgu. Ini memang zip tu boleh pakai lah. Tapi dia berlubang. Baik. Ini boleh dipakai. Lagi satu yang kotak tu mestilah boleh pakai ya. Praktikal ya, kotak plastik. Okey, betul Azhar. Boleh ambil satu limau lagi. Oh, satu. Saya ingat dua tadi. Satu, cikgu. Orange ya. Baik, cikgu. Itu dah kita dah dapat tahu, cikgu, bagaimana nak membungkus ataupun proses pembungkusan selepas kita buat pengasingan hasil tuayan kita dalam asas tanaman ini. Baik, cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Hari ini kita meneroka dan juga kita nak belajar berkenaan dengan asas tanaman pendidikan khas bagi tingkatan 4. Kita bersama dengan Cikgu Ling Kim Fong, Guru Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran SMK Ceras Jaya, dan juga kita bersama dengan Cikgu Aida Zainul Azizuddin selaku Juru Bahasa Isyarat daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Merbuk, Kedah. Cikgu, kita nak teruskan penerokaan kita, cikgu. Nampak dekat depan ni ada sayur-sayuran, ada penimbang. Apa kita nak buat ni, cikgu? Ya, Azhar. Sekarang kita nak hands on ya. Kita nak buat aktiviti pengukuhan selepas kita mengajar, cikgu mengajar hari ini. Baik, cikgu. Tentang topik kendali pasca tuai. Ya. Jadi kita dua fokus fokus pembelajaran kita ialah pengasingan dan pembungkusan. Jadi kita akan buat secara hands on. Baik. Jadi sebelum kita buat, kita nak cikgu nak uji dulu ya. Boleh, cikgu. Azhar, adakah Azhar ingat apa yang kita belajar hari ini tentang ciri-ciri pengasingan? Berdebar ni, cikgu. Ya. Saya cuba, cikgu. Ya. Kalau salah-salah, mohon cikgu betulkan saya, cikgu. Ya. Kita cuba Azhar lengkapkan carta di sebelah ya. Sini. Kita ada 5 ciri pengasingan. Baik. Lepas tu kita pun ingat balik ya. Boleh, cikgu? Saya cuba, balik. cikgu. Ya. Untuk pengasingan, cikgu, kalau ciri-ciri pengasingan, cikgu kongsikan dengan kita ada 5. Yang pertama, cikgu, kita asingkan yang cacat. Kemudian, kita asingkan yang rosak. Dan yang ketiga, kita asingkan yang terkena serangan penyakit. Yang keempat, yang tak cukup matang, yang warna hijau-hijau tu tadi cikgu sebut. Dan juga yang kelima, cedera semasa pengandalian, contoh terkena kuku. Kan betul tak, cikgu? Cikgu cakap tadi kan? Ya, betul Azhar. Jadi apakah Ini jawapan ialah, saya betul semua, cikgu? ya, tengok jawapan kita. Jeng, jeng, Ya. jeng. Ya, yang sebut tadi 5 ciri-ciri ni semua Azhar ingat. Bagus Baik. ya. So Terima kasih, seterusnya. cikgu. Sama. Ada ganjaran. Ada ganjaran. Sebab tu saya cakap terima kasih ni, cikgu. Ingat cikgu juga lupa dah buah limau saya, cikgu. Dapat lagi limau. Dapat satu lagi? Ya. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Saya ambil, cikgu. Bagus. Okey. Kita teruskan dengan ciri-ciri pembungkusan. Boleh, cikgu? Okey, ada 5 ciri-ciri yang kita kena patuhi semasa membuat pembungkusan. Cuba Azhar lengkapkan. Baik, cikgu. Yang kalau saya ingat tadi, cikgu ada sebut kalau pembungkusan ni dia mesti kukuh, dia mesti mesra alam sekitar. Saya cuba susun, cikgu. Ya. Yang pertama, okey, kukuh, tidak merosakkan. Okey, yang kedua, mesti reka bentuknya sesuai dan menarik. Kalau cikgu cerita tadi, ada kotak, ada beg plastik.
beg plastik berzip sesuai dengan keadaan fizikal dan mudah dikendalikan. Yang keempat, mesra alam dan tidak memudaratkan kesihatan. Yang kelima, label yang lengkap. Jadi betul tak jawapan saya, cikgu? Ya, betul Azhar. Tengok jawapan ni. Wow, Dapat lagi. Dapat lagi ganjaran. Dapat lagi ganjaran? Ya. Wah, saya tambah lagi satu. Ini boleh buat satu jug ni, cikgu. Jus limau ataupun jus oren kita. Okey, inilah lima ciri pembungkusan yang kita kena patuhi, ya. Baik. Jadi kita seterusnya akan membuat aktiviti pengukuhan. Ada 4 langkah, ya, Azhar. Satu, pengasingan. Kita asingkan yang rosak, yang cacat, semua 5 ciri-ciri itu. Baik. Kedua, timbang. Okey. Lepas timbang, kita susun dalam plastik. Kita pakai plastik berzip hari ini. Ya. Lepas tu kita buat pelabelan harga, ya. Okey. So, Baik, cikgu. Cikgu akan tunjuk dulu. Lepas tu Azhar boleh buat lagi. Baik, cikgu. Okey, apakah langkah yang pertama kita nak lakukan, cikgu? Okey, kita tengok kita ada hasil tuaian yang telah dipersihkan. Sebelum kita nak buat pembungkusan, kita bersihkan dulu. Lepas tu kita buat pengasingan. Ya. So kita asingkan apa yang ini yang sudah serang penyakit, ada ulat yang makan. Kita letak di tempat yang asing tu. Okey, ini terkena kuku pun kena asingkan. Kita tak nak jual lah kalau yang rosak ke kan, yang tak cantik ni pun kita asingkan, ya. Okey, kita letak. Baik, cikgu. Lagi satu, terpatah. Mungkin masa menuai ke kita patah, ya. So, itu pun kira kita kena asingkan juga, cikgu, eh? Kalau boleh kita nak yang kualiti yang terbaik untuk dijual. Okey, seterusnya langkah kedua kita menimbang, ya. Ya, menimbang dulu. Hasil kita tak banyak hari ini. Tengok berapa dia. Kita timbang dulu. Ini berat, kita kira berat bersihnya, cikgu, eh? Ya. Sebenarnya plastik ini pun tak berat sangat, ya. Okey. Tapi kalau hasil banyak, kita penuh, kita ambillah setakat yang berat yang kita nak tu. Ya. Okey, kita baru on, ya. Jadi untuk kita tahu jumlah beratnya, cikgu, ya. Ya, kita tengok kosong dulu baru kita letak. Baik. Okey, so lebih kuranglah kita ada 200 gram. 200 gram. Kalau sekilo RM10, 200 gram berapa, Azhar? 200 kalau sekilo RM10, cikgu, 200 gram bersamaan dengan RM2, cikgu. Ya, betul. Betul, cikgu. Ya. Wah, dah siap. Ya, lepas tu kita zip. Okey. Lepas tu kita boleh lekat, ya. Labelkan, cikgu. Labelkan. Okay. Tapi, cikgu, sebelum kita labelkan, cikgu, saya nak buat jugalah, cikgu. Boleh ke? Ya. Boleh. Kita sekarang giliran Azhar pula. Oh, saya kena buat juga, cikgu? Ya, betul. Okey. Ya, Jadi, cikgu, pertama, saya nak ingat balik langkah yang cikgu dah tunjukkan tadi. Yang pertama sekali, cikgu, ini yang hasil tuaian yang telah dibersihkan. Kemudian kita nak kena asingkan mengikut ciri-ciri dan juga kriteria yang ada. Okey, yang pertama, cikgu, saya nampak dekat sini ada lubang, cikgu. Kenapa ada lubang ni? Mesti ada ulat ni. Jadi kita asingkan, cikgu, ya. Ini kita tak boleh jual. Okey, kemudian saya nampak lagi satu. Ini mesti waktu saya angkat tadi ada tercedera, terkena kuku saya. Tak boleh jual, cikgu kata. Kena letak sebelah. Okey. Yang ni, cikgu, saya bukanlah nak kecam dia, fizikal dia, cikgu. Tapi ini saya nampak macam dah terlalu matang lah, cikgu. Ya, lepas tu betul. macam ada luka-luka sikit. Pun cikgu kata kena asingkan. Dan yang terakhir, cikgu, ini yang paling penting. Memang nampak benar bezanya dengan yang lain. Buruknya. Janganlah kita jual, ya. Ini dia rosak, cikgu. Ya. Jadi kita kena asingkan sebab kita nak jual yang terbaik. Okey, saya dah asingkan. Saya rasa yang lain semua elok, cikgu. Ya. Jadi kalau tadi mengikut kepada langkah cikgu, saya akan ambil semua ni. Saya akan letak, kita hidupkan penimbang kita. Kemudian kita masukkan hasil tuaian kita dalam penimbang. Kalau cikgu tadi lebih kurang 200 gram, saya punya lebih kurang 196 gram, cikgu. Sebab yang ini saya punya premium, so kita jual sekilo dalam RM20, cikgu. Tak harga dah, ya. Tiba-tiba naik harga kan. Okey, cikgu. Ya. Okey, saya masukkan dalam plastik, beg plastik berzip. Kita masukkan elok supaya tidak ada kecederaan. Ya, susun cantik. Di saat-saat akhir, Ya. kita susun cantik-cantik.
kemudian kita zipkan dia. Macam ni caranya. Ini langkah-langkah yang cikgu sebutkan tadi. Seingat saya lah. Kemudian langkah terakhir adalah kita labelkan dia kan. Ada berat, ada harga, ada nama sayur-sayurannya. Betul tak cikgu langkah-langkah saya cikgu? Ya. Yeay! Akhirnya saya dapat juga cikgu ilmu daripada cikgu untuk hasil tuaian. Jadi kalau untuk label ni cikgu, adakah kalau macam ni mesti kita kita print ataupun boleh tulis tangan saja cikgu? Ya, boleh. Kita print out yang kita design tu ataupun kita tulis dengan marker pen, ya. Okey, jadi langkahnya dah selesai dah cikgu. Ya. So setakat ni je apa yang kita belajar dalam kelas ni. Baik. Jadi kita buat rumusan? Boleh cikgu, tapi sebelum tu cikgu saya nak tanya cikgu, apa yang saya buat ni dapat limau tak cikgu? Oh, lupalah Azhar. Boleh tu. Boleh ke, Mestilah dapat ke, dapat cikgu? limau lagi. Ya. Berapa? Satu cikgu? Satu. Okey, saya ambil lagi satu. Terima kasih cikgu. Wah, banyaknya orange dapat ya. Bagusnya. Terima kasih cikgu. Dan cikgu sedar tak sedar cikgu untuk pendidikan khas asas tanaman tingkat 4 kendali hasil pasca tuai ini kita dah sampai ke penghujung cikgu, daripada kita tahu pengasingannya sehinggalah kepada pembungkusannya, bagaimana kita nak melaksanakan proses tersebut, dan mungkin sedikit rumusan cikgu daripada cikgu berkenaan dengan apa yang kita fokuskan dan juga kita bincangkan hari ini cikgu. Ya, kita tengok pakur ganjaran tu penuh ya. Ini bermaksud asal memang fahamlah apa yang cikgu ajar. So objektif kita okey. 3. Mengenal pasti proses pasca tuai. Asal sudah faham. Saya harap murid-murid di rumah pun faham ya. Cikgu. Asal boleh lakukan pengasingan yang hands on tadi, lepas tu boleh pungkus hasil tuaian. Lepas tu tadi jawapan masa aktiviti pengukuhan pun semua betul. So tercapailah objektif kita hari ini. Ya. Dengan prestasi yang sangat cemerlang. Ya. Terima kasih cikgu. Okey cikgu, itu dia. Ini semua sebab ataupun disebabkan ilmu yang cikgu sampaikan sebentar tadi. Mungkin cikgu, sebelum kita pergi kepada ada rakan-rakan tanya, bagaimana cikgu saya nak dapatkan saya punya prestasi tadi sepanjang kita lakukan aktiviti dan juga pembelajaran ni cikgu? Ya, murid-murid boleh pergi melayar di portal berasmi Sumbergu. Delima. Okey, itu dia. Okey cikgu, dan alhamdulillah kita dah pun selesai. Tadi kalau kepada anda yang cikgu sebutkan tadi, kalau nak dapatkan aktiviti pengukuhan ataupun apa yang kita lakukan sebentar tadi, boleh terus ke portal Delima ataupun Sumberku cikgu. Itu dia. Dan kita ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Ling Kim Fong, Guru Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran SMK Ceras Jaya Selangor, dan juga Juru Bahasa Isyarat Cikgu Aida Zainul Aziz Din, Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk Kedah, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.